Selamat pagi. Hari ini bersama Cikgu Azwar, kita akan belajar berkaitan dengan penduduk di Malaysia bab 8 dan penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara bab 11. Okey, kenapa saya gabungkan bab ini? Sebab dia ada persamaan. Okey, beberapa persamaan. Okey, hari ini kita tengok dulu bahagian LO. Okey, apa LO yang awak akan belajar hari ini, iaitu learning objective yang awak belajar adalah menghuraikan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia dan Asia Tenggara, membahaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Kemudian SC dia adalah hari ini awak perlu belajar dan perlu tahu dengan menerangkan 3 jenis taburan penduduk di Malaysia dan Asia Tenggara dengan betul, serta awak perlu dan faham serta boleh menghuraikan 2 faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. So, let's go. Okay, kita tengok apa itu dan apakah taburan penduduk di Malaysia dan Asia Tenggara. Okay, untuk pengetahuan awak, di Malaysia, okay, taburan penduduk Malaysia dan juga Asia Tenggara, dia sama. Okay, ada padat, ada sederhana dan juga ada jarang. So, belajar apa itu padat, apa itu sederhana dan apa pula itu jarang. Apa maksud padat? Saya bagi awak 2 saat untuk teka apa itu padat. Dapat kan? Okey, awak semua ini awak boleh rujuk pada muka surat 89. Okey, padat bermaksud lebih daripada 200 orang bagi sekilometer persegi. Okey, bagaimana awak nak ukur sekilometer persegi? Okey, itu semua awak boleh Google, nanti awak boleh semak sambil-sambil awak online tu. Okey, bagi sederhana pula, okey, jumlah orang dia adalah 50 sehingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Okey, manakala penduduk jarang, jumlah penduduk dia kurang dari 50 orang bagi sekilometer persegi. Okey, 1 kilometer persegi. Okey. Macam mana awak nak tentukan kepadatan penduduk? Dia ada beberapa formula. Okey. Ada satu bukan beberapa formula, maksud saya dia ada formula, iaitu kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk ataupun orang bahagi dengan keluasan kawasan. Okey, ni adalah, kalau awak tengok gambar ni, okey, gambar ini adalah gambar contoh sebuah kawasan yang padat. Awak tengok banyak sangat rumah-rumah dibina berdekatan, rapat-rapat. Ini adalah padat. Okey, kalau jarang rumah dia sedikit. Okey, jarang rumah dia sedikit, jauh-jauh. Okey. Okey, kalau jarang, dia punya rumah macam kawasan kampung, rumah dia jarang-jarang, orang dia sedikit tak tinggal di situ, ataupun lebih kepada kawasan hutan, pedalaman, kawasan pedalaman. Okey. Jika kita lihat, ini adalah peta taburan penduduk di negara Malaysia. Okey, saya ulang, ini adalah peta taburan penduduk negara Malaysia. Okey, jika awak lihat yang berwarna, yang simbol bulat ini adalah ibu bandar Semenanjung Malaysia ni. Simbol bulat. Ini adalah bandar Semenanjung Malaysia. Ini adalah Semenanjung Malaysia. Ini dipanggil sebagai Sabah Sarawak. Dua-dua ini kita panggil Malaysia. Okey, diberi kepada awak ni semua adalah ibu negeri. Okey, ataupun bukan ibu negeri, ini bandar-bandar Semenanjung. Okey, jika awak lihat pada peta yang berwarna merah ni, merah ni, ini adalah taburan penduduk yang padat, bermaksud ramai penduduk tinggal di kawasan itu. Okey, jika awak lihat yang berwarna orange ni, orange adalah sederhana. Okey, penduduk dia antara 50 hingga 200
orang 1 kilometer persegi. Okey, 1 kilometer persegi. Okey. Yang berwarna kuning ni pula penduduk dia sedikit. Sedikit ataupun jarang-jarang. Ini lebih kepada kawasan pedalaman. Okey, ni nampak tak ni? Nampak tak ni? Ini adalah kawasan jarang. Okey, yang warna kuning ni jarang. Okey, kawasan jarang, kawasan jarang, kawasan jarang, kawasan jarang. Ni semua boleh belajar. Okey. Tengok pada soalan, negeri apakah yang mempunyai taburan penduduk yang padat dalam peta? Okey, tadi awak dah tengok. Sekejap saya kecilkan saya punya pen ni. Okey, awak menjauh. Okey, awak dah tengok tadi saya dah bagi tahu ini padat. Warna orange ni sederhana, warna kuning ni jarang. So, cuba bagi tahu saya, negeri apakah ni yang berwarna hijau ni saya tanda ni? Okey, negeri apa? Cuba sebut salah satu negeri yang awak tahu pada peta ni. Apa dia? Okay, negeri apa? Ataupun saya tukarlah, bukan negeri lah. Okey, bandar apa? Okey, tengok. Okey, Bandar Kuching, Bandar Serikih, okey, Shah Alam, Muar, Melaka, Johor Bahru. Ini semua adalah bandar-bandar besar. Dah nama pun bandar. Bermaksud ramai orang tinggal kat situ, ada banyak kemudahan-kemudahan dia di situ sebab ada banyak peluang pekerjaan, sebab itulah ramai orang tinggal di kawasan bandar. Okey? Boleh Alright. Untuk pengetahuan, okey. Sebelum tu saya tunjuk dulu yang bahagian Asia. Okey, Asia Tenggara. Ini adalah peta taburan penduduk di negara Asia Tenggara. Okey, ni awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 122. Sama juga seperti yang tadilah. Okey, sama seperti yang tadi. Mana pen saya hilang pula. Okey, kalau yang ini, yang berwarna oranye ni, tekan pula. Okey, yang berwarna oranye ni, dia yang lebih penduduk dia padat. Okey, yang berwarna coklat ni penduduk dia sederhana. Ni warna coklat penduduk sederhana. Manakala berwarna cerah sedikit ni, coklat cerah, kuning-kuning sikit ni, ini adalah penduduk yang jarang. Okey, penduduk yang jarang. Sama dengan Malaysia lah. Dia ada padatan penduduk padat, sederhana dan juga jarang. So, kita tengok apa itu penduduk padat. Kalau pada Malaysia, kawasan penduduk padat adalah kawasan yang menjadi tumpuan penduduk kerana kawasan dia rata, kawasan dia subur serta sesuai untuk pelbagai kegiatan seperti pertanian. Kat situlah kita nak tanam sayur-sayuran, tanam padi sawah, nak tanam kelapa sawit dan sebagainya. Kemudian ada pula perindustrian. Dekat situ banyak kilang-kilang dibina. Jadi ramai orang tinggal kat situ. Kemudian ada perniagaan, banyak rumah-rumah kedai. Awak nak cakap apa? Shopping kompleks lah. Macam-macam shopping kompleks ada kat situ. Kedai-kedai, senang nak cari kedai, nak beli barang, nak mudah. Okay. Di situlah penduduk dia padat. Okay. Kalau contoh di Malaysia, macam tadilah saya tunjuk tadi. Kuala Lumpur, Shah Alam, Melaka ni Kuala Lumpur, Shah Alam, Melaka, Muar, Johor Bahru. Okey. Kalau di kawasan Asia Tenggara pula, seperti bandar-bandar seperti Jakarta. Okey, Jakarta Indonesia. Okey. Seperti kalau Malaysia, Kuala Lumpur. Kalau negara-negara luar lain, Thailand tu Bangkok. Okey. Itu adalah dia punya kawasan penduduk yang padat. Itu bandar-bandar dia. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada
yang sederhana. Apa itu kawasan penduduk sederhana? Okey, kawasan penduduk sederhana banyak tertumpu di kawasan pertanian, pesisir pantai dan juga bandar kecil. Okey. Kalau awak tengok kebanyakan orang yang tinggal rumah dia dekat tepi-tepi pantai, dia tak banyak rumah di situ. Tetapi dia hanya penduduk sederhana lah. Sebabnya penduduk tu dia duduk kat kawasan tu sebab ada pekerjaan di situ. Contoh, kawasan pantai. Orang yang kerja kat pantai tu apa pekerjaan dia? Tangkap ikan, buat jemur ikan, buat sotong kering, itu kerja dia. Buat keropok lekor. Sama juga kawasan pertanian. Contoh, kawasan lebih kepada kawasan padi sawah. Okey, padi sawah ada tanam kat situ. So penduduk yang kerja, kebanyakan orang yang kerja di kawasan tu, kerja dia adalah menanam padi sawah. Okey, sama juga dengan kawasan kelapa sawit. Okey, kawasan kelapa sawit, kawasan getah. So orang yang tinggal dekat ladang ataupun estate tu, dia akan bekerja, kerja dia dekat tempat dia, dekat tempat yang dia tinggal. Okey, jadi dia tak besar. Okey. Kemudian kawasan berpenduduk jarang. Okey, penduduk jarang biasanya dia duduk dekat kawasan yang berhutan tebal dan kawasan tanah tinggi. Contoh yang kita tengok jarang ni kebanyakan di Sabah Sarawak. Ya, di Sabah Sarawak masih lagi banyak kawasan-kawasan hutan yang tebal. Dekat Semenanjung ada tapi tak banyak. Tapi lebih kepada kawasan Pahang, kawasan ni. Okey, Kelantan ya, antara Pahang ke Terengganu Kelantan ni. Okey. Dia melibatkan kawasan gunung-gunung, kawasan pedalaman. Kawasan gunung-gunung ni orang tak tinggal Tidak ramai orang tinggal di kawasan gunung. Okey. Boleh. Kalau Asia Tenggara pula, penduduk yang tinggal di kawasan padat tadi saya kata yang tertumpu kepada ibu negeri, yang kawasan yang sibuk-sibuk, ada perniagaan, ada jalan perhubungan, senang nak pergi sana sini, itu. Manakala penduduk sederhana pula, sama macam Malaysia lah, kawasan pertanian, kawasan pinggir bandar, contoh dia macam pantai barat Sumatera, penduduk dia tidak ramai di sana. Manakala kawasan jarang dekat Asia Tenggara, dia lebih juga berkawasan hutan tebal dan paya. Sama macam tadi. Okey, Malaysia pun kawasan berhutan tebal dan bergunung ganang. Sini untuk Asia Tenggara, hutan tebal dan berpaya. Kawasan pedalaman yang mempunyai perhubungan yang terhad. Susah nak keluar masuk ke sesuatu tempat. Okey, dia tak banyak kemudahan. Sebab itulah penduduk jarang tinggal di sana. Okey, boleh pelajar? Kepada faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Okey, terdapat 4 faktor, iaitu yang pertama faktor fizikal, kedua faktor sosial, ketiga faktor ekonomi dan keempat dasar kerajaan dan ataupun governance. Okey, kita bagi kepada satu-satu, iaitu yang pertama faktor fizikal. Okey, faktor fizikal. Okey. Sebelum tu kalau awak tengok taburan penduduk di Malaysia dia tidak sekata, sebab dipengaruhi oleh tadi 4 faktor yang saya terangkan tadi. Kemudian secara tak langsung dia akan mempengaruhi perkembangan dan juga pembangunan bagi sesuatu kawasan. Sebab itulah tadi awak tengok ada sesetengah kawasan tu penduduk dia padat. Ada setengah penduduk tu sederhana. Ada setengah penduduk tu penduduk dia jarang. Sebab faktor-faktor inilah. Kita tengok faktor fizikal. Yang pertama sekali adalah tanah pamah. Apa itu?
Tanah Pamah merupakan kawasan tumpuan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan juga kawasan pertempatan. Okey, sebagai contoh kawasan dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan merupakan kawasan pertanian. Apa orang buat di situ? Orang bercucuk tanam padi. Okey, cucuk tanam padi. Tempat tu tadi saya kata dia sesuai untuk aktiviti pertanian. Okey, selain tu juga boleh dijadikan kawasan Tanah Pamah ni sebagai kawasan pertempatan. Rumah dibina sebab tanah dah rata. Okey, kita tak perlu nak pergi ratakan tanah macam kawasan tanah tinggi. Dia dah rata, tempat tu bagus. Kita tinggal nak bina pertempatan sahaja atau nak bina universiti ke. Okey. Kos dia lebih murah berbanding jika nak bina pertempatan di kawasan tanah tinggi. Okey. Bila kita bina rumah kawasan tanah tinggi, kita kena fikir risiko tanah runtuh. Okey, risiko tanah runtuh dan juga kos dia mahal. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang kedua iaitu tanah tinggi. Okey, untuk tanah tinggi, kawasan ini kurang menjadi tumpuan kerana darjah ketersampaian yang rendah. Apa maksud darjah ketersampaian? Maksud darjah ketersampaian tu adalah awak nak pergi ke sesuatu kawasan susah. Okey, susah. Susah nak masuk. Contoh kalau kawasan yang susah nak akses bas, tak boleh lalu dan sebagainya. So awak perlu keluar daripada kawasan tu, cari jalan besar untuk naik bas. Itu maksud darjah ketersampaian. Susah nak pergi ke sesuatu kawasan dengan cepat. Okey, apa yang boleh kita lihat di kawasan tanah tinggi, kawasan kediaman juga sukar dibina dan memerlukan kos yang tinggi kerana bentuk muka bumi yang tidak rata. Ini tadi saya dah cakap semasa saya terangkan Tanah Pamah ni tadi. Okay, sebab tu Tanah Pamah lebih sesuai dijadikan kawasan pertempatan berbanding kawasan tanah tinggi. Okay, boleh buat tetapi kos dia tinggi, kos dia banyak. Okay, biasanya kawasan tanah tinggi dia lebih sesuai kita jadikan sebagai kawasan pelancongan. Sebab dia apa? Sejuk. Macam contoh dalam gambar ni. Boleh juga buat pertanian. Ni contoh pertanian di kawasan tanah tinggi. Dia tanam apa? Dia tanam teh. Okey, kita tengok yang seterusnya. Pinggir laut dan saliran. Okey, pinggir laut dan saliran adalah kawasan penduduk yang padat dan juga sederhana padat, yang mana menjadi tumpuan penduduk akibat daripada pengaruh kegiatan ekonomi, perikanan dan juga pertanian. Okey. Kalau awak tengok macam contohlah kawasan Terengganu, Besut Terengganu, dekat situ banyak orang tinggal sebab wujudnya kemudahan perhubungan yang baik. Okey. Kemudian seterusnya kita pergi kepada faktor ekonomi, iaitu pertanian, perlombongan, perikanan dan juga perindustrian. Okay, kita pergi kepada yang pertama iaitu pertanian. Okey, pertanian merupakan kawasan yang menjadi aktiviti kepada penduduk kawasan padat. Dia boleh nak tanam padi. Okey, contoh macam kawasan dataran Kedah Perlis, Delta Rajang, ataupun kawasan kawasan yang dijadikan kita tanam kelapa sawit, kawasan getah. Situ memang ramai penduduk tinggal. Okey, kawasan penduduk tinggal. Yang mana yang dia boleh cucuk tanam, yang boleh menghasilkan wang, ada pekerjaan, so dekat situ ramai orang
tinggal. Okey, yang wujud ekonomi situ akan menyebabkan orang tinggal dekat situ. Begitu juga dengan kawasan pelombongan. Pelombongan. Okey. Contoh kawasan dia adalah kawasan yang seperti Kerteh, Terengganu dan juga Miri di Sarawak. Ada pelombongan. Ada pelombongan maksudnya ada pekerjaan, sesuatu yang memberi wang kepada manusia, dia akan menyebabkan ramai orang tinggal dekat situ. Okey? Sama juga perikanan. Kawasan pinggir laut, kawasan pesisiran pantai yang mana dia boleh tangkap ikan, boleh dapat wang, ada pekerjaan, so ramai orang tinggal dekat situ. Perindustrian pun sama. Okey? Perindustrian, okey, dia memberi peluang pekerjaan, menyediakan dan menggalakkan penghijrahan penduduk. Okey, contoh kalau ada kilang dibina dekat kawasan itu, siapa yang akan kerja dekat situ? Mestilah penduduk yang tinggal dekat sekeliling ataupun sekitar dengan kawasan kilang. Okey, dia yang akan bekerja dekat kawasan kilang. Okey? So, hal itu menyebabkan taburan penduduk di kawasan perindustrian ataupun kilang itu akan padat. Okey, seterusnya faktor sosial. Ada dua, infrastruktur dan juga pendidikan. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur adalah kawasan yang mempunyai pelbagai kemudahan seperti jalan raya, telekomunikasi, bekalan air, bekalan elektrik. Kalau awak duduk dekat sesuatu kawasan yang awak susah nak dapat line internet, susah nak dapat air, mesti pergi sungai ambil air, hari-hari pakai lilin, tak ada elektrik, you nak tinggal dekat situ tak? Tak nak kan? Kalau boleh kalau balik kampung, perkara pertama sekali mesti you cari wifi. Bukan wifi, you cari signal internet, betul? Supaya you boleh WeChat lah, Facebook lah, update status dan sebagainya, betul? Boleh TikTok dan sebagainya. Okay, jadi infrastruktur ni penting. Okay, lebih banyak infrastruktur di situ, lebih ramai orang akan tinggal dekat sesuatu kawasan. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah pendidikan, iaitu kemudahan pendidikan yang lengkap seperti institusi pengajian tinggi akan menarik kemasukan penduduk di sekitar kawasan itu dan menjadikan dia padat. Contoh kalau kita tengok di kawasan-kawasan seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, UPSI, UTM, dekat situ banyak taman-taman perumahan dibina, keliling kawasan tersebut, memudahkan dia menyebabkan penduduk padat tinggal kat situ. Siapa yang nak tinggal kawasan yang dekat dengan universiti? Mestilah pelajar yang belajar di kawasan universiti tersebut, pensyarah dan juga pekerja-pekerja yang bekerja, tukang kebun ke, yang buka kafeteria ke, warden ke, semua yang tinggal di kawasan tersebut, menyebabkan kawasan tersebut menjadi padat. Kemudian seterusnya kita pergi kepada dasar kerajaan ataupun governance. Okey, apa itu dasar kerajaan ataupun governance? Okey, satu dasar yang mana kerajaan buka sesuatu kawasan bertujuan untuk memenuhkan ataupun mengurangkan penduduk. Okey, contoh dia adalah pembukaan bandar baharu. Kalau kita tengok, bila kita buka satu bandar baru, dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah. Okey, awak tengok macam Putrajaya. Okey, dulu Putrajaya kawasan tu tak ada apa-apa. Tapi bila kita bina kawasan tersebut, kita jadikan sebagai kawasan pentadbiran, banyak bangunan-bangunan kerajaan dibina di situ. Jadi secara automatiknya banyak taman-taman perumahan baru yang dibina di kawasan situ bagi memudahkan penduduk, bagi memudahkan pekerja yang bekerja di bangunan-bangunan kerajaan tersebut atau bangunan pentadbiran tersebut tinggal kawasan yang berhampiran. Sebab itulah wujud taman-taman ataupun kawasan perumahan yang baru. Okey, seterusnya adalah pewartaan hutan simpan dan taman negara. Yang mana langkah kerajaan
mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian alam menjadikan kawasan tersebut berpenduduk jarang. Yang mana dia tak kerajaan tak kasih usik kawasan tu. Tujuan dia adalah untuk kita menjaga habitat, flora dan fauna dekat kawasan hutan tersebut. Okey. Jadi kawasan tersebut kita tidak boleh bina taman perumahan. So dia kekal hutan di situ. Jadi kawasan tersebut hanya ada beberapa penduduk, iaitu penduduk yang jarang sahaja yang tinggal di kawasan tersebut. Okey. Contoh macam kawasan Taman Negara Pahang, Taman Negara Pulau Pinang. Okey. Seterusnya adalah tanah rancangan, iaitu pembukaan kawasan pertanian melalui rancangan tanah persekutuan iaitu FELDA menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk sederhana padat. Okay, kalau awak tengok contoh gambar yang saya bagi ni kawasan FELDA. Dekat Negeri Sembilan pun kita ada Palung 1, 2, 3, 4. Okey, Johor pun ada FELDA, ada macam-macam lah FELDA, saya pun tak ingat. Okey, dekat kawasan Pahang pun ada. Okey, dia ada kawasan-kawasan yang mana di bawah tanah rancangan. Okey, yang mana dekat kawasan tersebut ada pekerjaan. Okey, ada pekerjaan diwujudkan. Jadi penduduk yang tinggal di situ dia bekerja di situ. Contoh kawasan estate ke, okey, kawasan estate. Yang getah-getah tu, kawasan estate tu dia ada penduduk-penduduk dia yang tinggal dekat situ yang kerja dekat ladang estate tu. Okey, faham?